di pagi Jumaat yang barokah ini. Marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan istiqamah kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Kita duduk dalam majlis ilmu Majlis Jumaat yang barokah ini. Aku membuang masa saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada hari ini di Sayyidul Ayyam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi, merahmati dan mencatatkan hari-hari yang baik ini sebagai amal soleh di sisinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik, seterusnya menumbuhkan amal-amal soleh yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya dengan ilmu-ilmu yang telah kita perolehi ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah perbincangan kita untuk pagi ini adalah hadis qudsi, dan kita akan sambung pada muka surat 124. Muka surat 124, perbincangan hadis qudsi. Kita dah separuh kitab dah baca ya. Alhamdulillah. Sedar tak sedar dah ni dah. Separuh dah. Okey. Baik, hadis yang kedua pada bab kitab larangan, muka surat 124. Perbincangan kita hari ini adalah berkaitan tentang bunuh diri. Sebelum ni kita bincang berkaitan tentang kezaliman kan. Dilarang melakukan kezaliman. Maka yang kedua ini adalah larangan daripada melakukan pembunuhan diri. Okey. Baik, hadis riwayat Al-Imam Bukhari, hadis ni kategori hadis sahih, iaitu daripada jalur Jundab bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun, iaitu pada zaman sebelum kalian terdapat seorang lelaki yang mengalami jurh. Jurh ni maksudnya terluka lah. Luka. Ada seorang lelaki ni dalam keadaan dia terluka. Fajazi'a fa'akhadha sikinan. Lalu dia ni berasa hilang sabar. Fajazi' maksudnya dia ni hilang sabar. Jangan saya nak double check je. Betul tak perkataan dia? Perkataan fajazi' ni kalau di sini tulis dia hilang sabar, sebenarnya hilang sabar tu perkataan yang lebih mudah lah. Tapi kalau ikut perkataan fajazi' ni, artinya dia ni dah tak tertahan dah nak tanggung derita. Dia dah tak, saya tak boleh lah, saya sangat derita dah. Itu perkataan fajazi'. Jadi kerana dia ni dah dalam keadaan terluka, fajazi', dan dia pun dah tak boleh tahan dah kerana derita tu mungkin bagi dia berat. Fa'akhaza sikinan. Lalu dia pun mengambil pisau. Fahazza biha yadah. Lalu dia pun menghiris tangannya.
Kerana dia tak boleh tahan, dia ambil pisau, dia pun hirislah. Maksudnya, sudahlah saya dah give up, saya nak putus asa. Macam itulah bahasanya. Wa fi riwayatil lil Muslim. Tadi riwayat Al-Bukhari, sekarang riwayat Al-Imam Muslim dia kata apa? Falamma adathu intaza'a sahman min kinanatih fanaka'aha, iaitu ketika dia berasa sakit disebabkan kecederaan itu, dia pun mencabut anak panah daripada tempat simpanan panah dan mengopek luka tersebut. Fama raka'ad dam hatta mata. Lalu darah yang keluar tidak berhenti daripada keluar sehinggalah dia mati. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah pun berfirman. Ini hadis kursi lah. Badarani abdi binafsih. Hambaku tergesa-gesa dengan dirinya sendiri. Haramtu alaihil jannah. Dan aku haramkan kepadanya adalah syurgaku. Okey. Baik. Di sini, hadis ni mudah untuk kita fahami dan hadis ni masyhur sebenarnya. Soalan saya mudah je. Kenapa dilarang bunuh diri? Kenapa dilarang bunuh diri? Ciri-ciri orang putus asa, Ustaz. Ciri-ciri orang putus asa. Okey. Kerana belum sampai masa dia untuk meninggal kot Ustaz. No? Okey. Okey. Itu semua hikmah tu. Okey. Menzalimi diri sendiri, Ustaz. Apa? Menzalimi diri sendiri. Menzalimi sendiri-sendiri. Okey, ini semua hikmah je. Okey, lagi-lagi. Saya nak jawapan yang Saya rasa macam Ustaz pernah baca lah di kursi ni. Tapi saya ingat di mana. Sini ke? bukan dia lain. Jadi Ya, fitnah. Okey, lain. Apa lagi? Tak dapat putus asa? Jangan putus asa. Tak ada. Tak berasa lah, Ustaz. Ah, Yelah. Memang tak bersyukur lah orang bunuh diri ni. Kejadian Allah bagi dia musnahkan. Tak tahu lah Ustaz, tapi pada saya orang yang putus asa lah daripada rahmat Allah orang yang bunuh diri ni. Okey, jangan putus asa. Jangan putus asa. Okey, ibu-ibu yang putus asa tau. Cuba lagi. Jangan putus asa. Ya. Ibu pula. Silap. Ibu. Ustaz, Allah yang tentukan hidup dan mati. Kita pandai-pandai nak bunuh diri. Okey. Orang Islam harus bersabar atas segala dugaan yang Allah berikan. Okey, jawapan yang paling tuntas. Okey, jawapan yang paling tuntas. Ni ibu-ibu ingat ni. Iaitu kenapa kita ni tak boleh bunuh diri, dia hukumkan sebagai haram. Jawapannya adalah jangan kata bunuh diri bercita-cita nak mati pun tak boleh. Bercita-cita maksudnya ada niat lah, ada tau saya mati lah sebelum sampai masanya. Kenapa kita tak dibenarkan buat macam ni? Sebab satu perkara yang kita ingat, semua yang ada pada keseluruhan diri kita, tubuh kita ni adalah pinjaman Allah. Semuanya adalah pinjaman Allah. Dan kita tak berhak melakukannya mengikut keinginan kita. Jadi Allah, apa yang Allah pinjamkan kepada kita, maka kita ni sebagai penjaga amanah. Okay? Kita perlu amanah pada pinjaman ni. Kita tak boleh buat apa sahaja. Sebab bila kita bunuh diri kita, maka kita telah melanggar amanah. Allah Ta'ala amanahkan ni. Ni aku jaga. Kamu dapat ni, kamu kena jaga. Kamu tak boleh ikut kamu. Saya nak balik kampung ni. Saya bagi dekat Kak Mira, Kak jaga kereta saya Kak Mira. Kak Mira pun dapat kereta. Dia pergi cat baru. Dia pasang spoiler, tukar sport rim. Dia hias lah, pasang bunga-bunga. Dia letak lah, macam-macam lah. Pink lah, apalah semua dia letak. Cakap Kak Mira, saya suruh jaga je. Apa Kak Mira buat ni? Contohlah. Mana Ustaz tahu saya suka pink, Ustaz? Entah, saya tak tahu. Umumnya wanita sukalah kan. Contoh. Jadi, begitulah dengan tubuh manusia ni. Seluruh yang ada pada kita ni bukan milik kita. Tapi semuanya adalah pinjaman. Dan setiap yang disebut sebagai pinjaman yang diberikan kepada kita, kita diberikan amanah untuk menjaganya. Bila kita bunuh diri kita, maksudnya kita telah mengkhianati amanah yang telah diberikan. Sebab itu larangan ini adalah keras. Okay? Allah haramkan dia daripada masuk ke dalam syurga. Okay, ini larangan keras. Dan larangan keras ni disebutkan adalah kerana apa? Supaya sebelum seseorang mengambil satu keputusan untuk buat satu perkara ni, penting ada larangan. Supaya adanya larangan ni menyebabkan dia terhalang untuk melakukan. Bila ada larangan kan, bila Allah tegaskan tak boleh buat benda ni sebab ancaman ni besar, berat. Ini kita akan bincang hadis lepas ni.
berat ancaman dia. Bila adanya ancaman berat ni menyebabkan kita tarik handbrake lah. Saya tak boleh buat keputusan ni. Sebab adanya larangan keras. Okay? Ada hukuman yang keras. Menyebabkan kita takkan buat. Okay, itu hikmah kenapa adanya ancaman-ancaman ini sebagai penegah, pencegah daripada kita melakukan. Dan perkara pertama kita ingat, kita tak ada hak pada tubuh kita buat apa yang kita suka. Sebab itu jangan sebarang-sebarang ambil risiko. Agama ni melarang umat dia mengambil risiko yang boleh mudaratkan diri sendiri. Saya saja je nak pergi buat apa tu, bagi jumping kan. Saja yang pergi lompat daripada atas. Tak ada apa-apa pun. Saya dah happy-happy tapi benda tu mendatangkan mudarat. Tak boleh buat. Jangan buat. Ada larangan. Saya sajalah nak masuk pertandingan AFC ke? Yang duk lawan tu yang gusti-gusti tu kan. Wrestling. Bukan wrestling. Dia yang satu lagi tu yang dia tak ada pakai alat. Tak ada pakai Gusti. alat tu. Gusti. Yang saya dah silat pun ada, taekwondo ada, muay thai ada. MMA tu kan, itu yang boleh mencederakan diri sendiri tak boleh. Masuk pertandingan yang main lempang-lempang tak boleh. Pernah tengok yang orang main lempang-lempang tu? Kalau saya tunjuk video memang ibu takut lah. Badan besar yang bodybuilder, dia lempang kawan sebelah ni, lempang sampai pekak, sampai rahang patah. Dia lempang kawan tu lempang dia balik. Pertandingan orang selalunya kan lawan tangan kan, tak dia main lempang-lempang. Ni semuanya adalah perbuatan yang dilarang. Sebab kita tak ada hak pada tubuh kita. Kita adalah sebagai pemegang amanah. Allah lah yang paling berhak dan dia pemilik mutlak. Sebab itu apa yang kita kena buat, ikutlah pada yang memberi amanah, pemiliknya. Dia nak kita buat macam mana, ikuti dia. Kamera jaga kereta saya, jaga elok-elok, isi minyak. Kamera kena isi minyak. Itu je. Tak ada boleh buat lain, tak boleh adjust. Begitulah. Seperti mana yang diminta, maka begitulah yang mesti ditunaikan. Sebab kita hanya pemegang amanah. Okey. Jadinya larangan-larangan ini adalah larangan-larangan yang keras yang Allah Ta'ala sebutkan supaya manusia sentiasa beringat. Okey. Baik, ini secara umum lah. Okay, secara umumnya untuk perbahasan awal ni. Sekarang saya nak bawakan kepada ibu-ibu beberapa dalil daripada Al-Quran. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh. Kalau orang yang pergi rempit tu, kategori kalau dia meninggal, bunuh diri ke? Yang tu pun sama juga Sen. Kira dia menempas sesuatu yang mudarat pada diri lah. Tak payah nak kata kategori bunuh diri, tapi menempas sesuatu macam orang isap dadah lah. Kalau dia mati dalam keadaan dia isap dadah kan, overdose semua tu. Kira dia ambil satu tindakan yang salah daripada apa yang Allah perintahkan. Okey, sekejap Okey, terima kasih Kak Azrina. Okey, Dr. Saadia nak respon ke? Ustaz nak tanya, kalau macam yang perempuan Melayu Islam tu yang dia kurung diri dia dalam bilik untuk dapat book of record tu yang tidur bersama kalajengking tu, kalau kalajengking tu gigit dia meninggal, maknanya dia macam seperti bunuh diri lah kan? Okey, kita dah boleh luaskan perbahasan kita. Macam-macam pertandingan, perbuatan yang memberikan risiko. Okey, baik. Saya tak mampu nak jawab melainkan kena ada fatwa. Okey, tapi kita boleh nampaklah perbuatan-perbuatan seperti itu sebenarnya dilarang. Apatah lagi bermain dengan ular lah, kan, haiwan berbisa lah dan sebagainya, itu antara perbuatan-perbuatan yang dilarang. Okey, sekarang kita tengok ada beberapa perbahasan dekat sini. Iaitu kita tengok pembahagian kategori membunuh diri ni sebenarnya dibahagikan kepada 3 jenis. Okey, yang ini disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Okey, iaitu ensiklopedia fiqh Kuwait. Okey, dia sebut apa? Iaitu orang yang membunuh diri ni ada 3 kategori. Kategori pertama adalah kategori yang tidak sengaja. Kategori yang tidak sengaja. Tak sengaja ni maksudnya saya tak ada niat pun untuk membunuh diri. Tetapi kerana ada kesilapan dan kecuaian, maka saya ni terbunuh. Contohlah itu dia tak sengaja. Okay, dia tak ada niat. Yang kedua iaitu dikategorikan sebagai hampir sengaja. Dia tadi tak sengaja, ni hampir sengaja, maksud separa bunuh diri. Iaitu perbuatan yang tanpa niat untuk bunuh diri, tetapi kebiasaannya
perkara itu boleh menyebabkan kepada kematian. Jadi kategori-kategori yang kita perhatikan tadi, macam duduk dengan kalajengking ke, nak pecah rekod kan, dia tak ada niat, tapi dia telah meletakkan perbuatan tu yang boleh menjadi asbab. Ada risiko-risiko dia. Ini sebab tu saya tak berani nak jawab lah, cuma saya nak bagi kategori dia supaya ibu-ibu boleh nampak yang ni ada halangan dan larangan daripada Allah Ta'ala. Yang ketiga, iaitu yang memang dia nak bunuh diri. Okay, yang ni memang dia ada tujuan, dia ada niat. Minum racun, saya minum racun ni saya nak bunuh diri. Saya makan ubat banyak-banyak ni sebab saya memang nak bunuh diri. Kalau dia mati, maka dia kategorikan sebagai bunuh diri. Tetapi kalau dalam isu yang saya bangkitkan tadi, berkaitan tentang orang yang memandu laju, lalu dia pun terbunuh, kalau kita tengok pada pandangan fatwa kebangsaan kita, iaitu mereka menyebutkan ini tidaklah dikategorikan sebagai bunuh diri walaupun dia berbahaya, walaupun dia melebihi had laju, dia tak mematuhi peraturan jalan raya, tapi dia tetap tak dikira sebagai bunuh diri, tetapi dikira sebagai satu kematian. Okey. Kenapa? Ada adalah justifikasi daripada pihak fatwa menyebutkanlah. Ini saya tak hurailah. Cuma kita boleh nampak tiga pembahagian tadi tu, kita boleh perhatikan semua perkara yang mendatangkan risiko dari sudut nyawa kita, maka perlu dielakkan. Okey, perlu dielakkan supaya kemudaratan itu tak berlaku kepada kita. Apatah lagi kemudaratan yang memberikan kesan pada nyawa kita sendiri. Sebab bila kita meninggal dunia, maka risiko tu banyak kan, dan dia punya implikasi tu luas, berlaku pada keluarga, anak-anak, ibu bapa dan sebagainya lah, macam-macam kesan yang lain. Okey. Baik, sekarang saya nak bawa ibu-ibu yang dirahmati Allah tengok beberapa dalil. Okay. Dalil yang pertama, saya buka, iaitu tengok pada surah Al-Baqarah, tengok pada ayat yang ke 195. Pada surah Al-Baqarah ayat yang ke 195. Ustaz share screen ke nak bantuan? Kalau Kak boleh share boleh? Boleh, sekejap Okey, terima kasih Kak. Okey. Baik, kalau kita tengok pada ayat yang ke 195 ni, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkaitan tentang orang yang berinfak lah. Wa anfiqu fi sabilillah, dan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu wala tulqu, dan janganlah kamu mencampakkan bi aidikum, diri kamu itu ila tahlukah, di dalam kebinasaan. Kebinasaan dekat situ adalah merujuk kepada sifat bakhil. Maksudnya jangan kedekutlah, ada harta pergi infak. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu suka kepada orang yang berbuat baik. Okey. Walaupun dalil ini berkaitan tentang kita kata berkaitan tentang isu orang yang berinfak dan orang yang bakhil, namun perkataan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, inilah yang menjadi dalil dalam kalangan para fuqaha, iaitu menyebutkan tentang jangan meletakkan diri kita di dalam apa-apa kebinasaan, apa-apa risiko. Jangan, sebab ini adalah larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dilarang. Sebab Allah Taala tak sebut perkataan tahluka itu dengan perkataan bakhil kan. Janganlah kamu campak diri kamu dalam kebakhilan. Tapi Allah sebut dalam bentuk umum. Sebab Allah nak bagi tahu, jangan buat benda-benda yang memberi risiko dunia dan juga akhirat. Sebab kita ni adalah diberikan pinjaman sahaja. Kita hanya diberikan pinjaman. Kita ada harta, tak pergi infak. Itu satu kebinasaan, sebab kita diberikan amanah untuk pegang harta tu, maka lakukanlah harta dengan sebaiknya. Jadi dalam hal-hal yang lain termasuklah panca indera kita, nyawa kita, semuanya adalah bersifat pinjaman.
Bila disebut sebagai pinjaman, maka please jagalah amanah itu. Okey, ini dalil yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita daripada melakukan sesuatu yang mencampakkan kita dalam hal yang berisiko. Kalau kita tengok dalam huraian para ulama tafsir, dia kata apa? Siapa yang melakukan perkara-perkara yang membawa kebinasaan ni, apa yang maksud kebinasaan? Iaitu dengan melakukan apa-apa maksiat kepada Allah dan termasuklah orang yang berputus asa daripada taubat kepada Allah. Itu perkataan tahlukah tu. Okey, maksudnya macam mana orang yang dalam kebinasaan ni? Orang yang buat maksiat kepada Allah dan orang yang berputus asa daripada taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, kemudian kata Al-Imam Suyuti, dia kata apa? Pada perkataan biaidikum, ada huruf ba dekat situ kan? Dia kata huruf ba dekat situ adalah sebagai tambahan kepada kebinasaan ataupun kecelakaan disebabkan meninggalkan ataupun mengeluarkan untuk berjihad yang akan menyebabkannya menjadi lebih kuat pihak musuh daripada kamu. Maksudnya ada orang dia duduk dalam pasukan tentera. Lalu dia keluar daripada pasukan tentera. Dia tahu dia keluar daripada pasukan tentera menyebabkan pihak musuh lebih kuat daripada pasukan dia. Yang ini pun adalah menjadi sebab yang mengeluarkan menyebabkan manusia itu berada dalam kebinasaan. Jelas tak? Kita nak berperang, saya pihak A, ni pihak B, musuh pihak B. Saya tahu saya ni adalah jago dalam pasukan lah. Kalau saya keluar, saya memberikan risiko kepada pasukan saya dan menyebabkan pasukan musuh jadi kuat. Itu pun termasuk dalam kategori mencampakkan diri di dalam kebinasaan. Ini maksudnya para ulama bincang perkataan binasa ni lebih luas lagi. Tak sekadar hanya kita nampak kebinasaan ni bila kita buat benda-benda yang berisiko. Tapi rupa-rupanya kita keluar daripada satu tempat yang beri risiko pada orang lain pun termasuk dalam kategori ini. Yang membuatkan musuh lebih kuat lagi. Jadi kita kena pertahankan. Itu pun perkara yang sama. Okey? Baik. Maaf Ustaz, dua ciri orang yang dalam kebinasaan. Yang kedua tadi apa dia? Orang yang keluar daripada pasukannya menjadikan pasukan musuh lebih kuat daripada pasukannya. Okay. Dia lari daripada pasukan dia. Dia tahu dia ni antara orang yang ada pengaruh dalam pasukan perang. Contohlah ni Imam Suyuti sebutlah, dia bagi contoh. Jadi sebabkan dia tahu dia ada peranan tu, tapi kerana dia mungkin takut, dia pun lari daripada pasukan. Dan dia tahu bila dia keluar daripada pasukan, pasukannya jadi lemah dan pasukan musuh jadi kuat. Itu pun duduk dalam kategori iaitu memberikan kebinasaan ataupun mencampakkan diri di dalam kebinasaan. Nampak macam dia selamatkan diri dia. Saya dah keluar daripada kebinasaan. Tapi sebenarnya tak. Dia memberikan musibah kepada orang lain. Membuatkan orang lain berada di dalam kebinasaan. Maksudnya skop perkataan ni mencampakkan diri dan kebinasaan ni dia lebih luas lagi. Besar lagi maksud dia. Okey. Baik, kemudian dalil yang kedua. Dalil yang kedua kita tengok pada surah Al-Isra ayat 33. Minta Kak Azrina tolong share Kak. Yang kedua adalah dalil daripada surah Al-Isra ayat 33. Dalilnya Allah Ta'ala kata apa? Nak faham pula Kak. Ustaz, ayat berapa tadi Ustaz? 33. Okey, pada dalil yang ke-33 ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan iaitu wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang hak. Tanpa ada sebab, tanpa ada objektif yang betul, kita dilarang sama sekali untuk bunuh orang lain. Bunuh diri pun tak boleh, bunuh orang lain pun tak boleh sebab masing-masing adalah pemegang amanah. Ini bukan hak kita, sebab itu kita tak boleh buat sesuka hati kita. Dia patut mematuhi dan menuruti perintah Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang memberikan amanah kepada kita. Wa ma qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyihi
sultanan fala yusri fil qatl innahu kana mansura. Dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami akan menjadikan warisannya berkuasa menuntut balas. Ini maksudnya ada hukum lah, hukum kisas kat situ. Dalam pada itu, janganlah dia melampau dalam menuntut balas bunuh itu, kerana sesungguhnya ia mendapat sepenuh-penuh pertolongan menurut hukum syarak. Ada hukum yang telah ditetapkan, jangan over lah. Ikuti dan patuhi hukum syarak. Di sini ada larangan, tak boleh bunuh diri dan tak boleh juga membunuh orang lain. Baik, di dalam hadis ni menunjukkan kepada kita membunuh diri dan membunuh orang lain tanpa ada alasan yang kukuh, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Sebab itu kita tengok ada seorang anak bunuh bapa dia. Kenapa? Dia tahu bapa dia punya harta banyak. Jadi dia perlukan harta pusaka tu. Sebab dia tahu dia mewarisi harta pusaka. Jadi dia pun ambil keputusan, saya racunkan bapa saya. Bapaknya mati. Si anak itu diharamkan makan harta pusaka. Sampai tahap tu Nah ceritanya, kita tak ada hak bunuh diri kita dan kita tak boleh bunuh orang lain. Kalau dia sampai tergamak bunuh orang lain, melakukan perkara yang haram itu, maka sampai dia pun diharamkan daripada mewarisi harta pusaka daripada bapa dia. Tak boleh Okey, baik. Kita dapatlah daripada dua dalil ni adanya larangan secara qat'i, iaitu pengharapan membunuh diri. Kalau kita tengok dalam hadis yang lain, riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim disebut apa? Man qatala nafsahu bisyai'in azaban bihi yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh diri dengan satu cara ataupun apa-apa cara, maka pada hari kiamat nanti dia akan diseksa seperti mana cara dia bunuh diri. Ada orang dia makan racun, mati. Maka siksaan di dalam neraka nanti adalah seperti mana dia bunuh diri dia. Ada orang dia terjun daripada tingkat atas. Ada orang dia terjun daripada jambatan. Ada orang macam-macam lah perbuatan membunuh diri. Dia kelar diri dia. Dia cocok-cocok tubuh dia. Apa sahaja yang membawa dia kepada kebinasaan. Allah Ta'ala akan azab dia seperti mana dia membunuh dirinya dahulu di dunia. Okay? Jadi di sini, kalau kita tengok pada pengajaran yang pertama tu, apa sahaja yang berlaku dalam diri kita, iaitu sentiasa bersabar dan redha atas segala musibah. Kita tak boleh nafikan zaman hari ini adanya anxiety, depression, stress, itu dan ini kan, menyebabkan manusia mengambil jalan pintas. Sebab itu hadis yang kita bincang tadi, sahabat ni, orang ni dia sampai fajazi'. Dia ni dah tak tertahan dengan kesakitan dia, penderitaan dia. Maka dia ambil jalan mudah. Saya nak ambilkan riwayat saya lah. Saya nak lepas daripada kesensaraan ni. Jadi hadis ni mengajar pada kita, bunuh diri, dia ke neraka. Tertolak daripada syurga selamanya. Dan dia ni dalam keadaan Allah Ta'ala akan binasakan di hari akhirat. Jadi dia mengajar pada manusia ni supaya sentiasa sabar, redha, sentiasa menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Baik, itu dalil yang pertama. Okay. Kalau kita tengok dalil yang lain dalam riwayat Al-Imam Muslim. Okay, terima kasih Kak Zrina. Okay, kita tahu dalam hadis yang lain, ini tak sebut dalam kitab lah, yang ini saya bawa poin-poin saya. Iaitu kalau kita tengok dalam hadis yang lain riwayat Al-Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan, sudahlah dia ni tak masuk ke dalam syurga, dia ancam takkan ke syurga. Allah Ta'ala memang haramkan, haramtu alaihil jannah. Bahkan Allah Ta'ala mengancam mereka yang membunuh diri ini, kata Nabi, siapa yang membunuh diri dengan besi, apa kaedah lah, yang menggunakan senjata besi, maka di neraka jahanam itu, kata Nabi, besi itulah yang selalu akan berada di tangannya. Lalu apa? Iaitu yatawajja' biha fi batnihi fi nari jahannam khalidin mukhalladan fiha abada. Dan dia akan tusuk besi itu di perutnya selama-lamanya. Orang lain ada azab dia, tapi dia dapat ekstra azab. Seperti mana dia bunuh dengan itu, itulah yang dia akan lakukan di dalam neraka. Tapi dalam hadis ni Nabi sebut, kalau dia bunuh dengan besi itu dia akan pegang selamanya dan dia akan cucuk perut dia selamanya. Kita bayangkanlah, ambil insulin pun kita ngeri kan. Nak insulin, sakit lah. Ini bayangkan, ambil besi, dia cucuk perutnya.
Lalu kata Nabi SAW, wa man syariba saman, siapa yang memakan racun pula, faqatala nafsah, lalu dia pun membunuh dirinya, dengan minum racun, maka di neraka jahanam nanti dia akan terus minum racun selama-lamanya, khalidan mukhalladan fiha abada. Dia akan ulangi perbuatan tu selama-lamanya. Wa man taradda min jabalin faqatala nafsah, dan siapa yang bunuh diri dengan melompat daripada atas gunung, ataupun dia terjun ke gaung kan, ataupun dia terjun daripada jambatan, terjun daripada tingkat atas, dia 2 kat tingkat 13, terjunnya, bunuh dirilah, saya tekanan lah. Maka kata Nabi SAW, fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, maka di neraka jahanam nanti dia akan melompat seperti itu, menjatuhkan dirinya selama-lamanya. Dia akan ulang kesakitan itu, penderitaan itu selama-lamanya. Dia dapat ekstra azab lah. Seperti mana yang dia berkehendak, macam itulah Allah akan ulang azab itu kepada mereka. Tak masuk syurga dah azab dah. Sekarang dapat azab ekstra. Dan ini adalah perkara yang lebih kita takutkan. Dan kita mintalah lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita ada kesedaran, saya tak buat, tapi kita minta lindungan kepada pasangan kita, keluarga kita, waris-waris kita. Kita tak tahu anak-anak kita macam mana zamannya, macam mana keputusan dia, tindakan dia. Kita takut. Jadi sebab itu kita berdoa kepada Allah. Kita belajar benda-benda macam ni, mungkin kita, saya tak buat, saya takkan buat. Memang kita tak buat, tapi kita tak tahu orang lain, keluarga kita, kenalan kita, yang mungkin mengambil jalan-jalan mudah seperti ini. Ini perkara-perkara yang diingatkan supaya tidak mengambil jalan mudah, putus asa, tak bersabar dengan ketentuan hidup dengan membuat keputusan yang seperti ini. Adapun berkaitan tentang orang yang terkena masalah mental kan. Kita panggil apa dia ada apa istilah kita sekarang, istilah dia apa yang disebut, saya lupa dah istilah dia. Apa istilah hari ni? Apa dia kemurungan ke? Bukan kemurungan. Apa bukan anxiety, bukan. Dia ada istilah masalah mental kan. Masalah mental keadaan dia tu macam mana? Skizofrenia ke tak? Bukan. Saya pun lupa lah istilah dia. Dah tak bipolar. Apa bipolar tu ke? Oi, macam-macam ibu-ibu ni dahsyat. Depression. Okay. Tak. Dia macam ni. Dia istilahnya kalau jiwa kita kacau, Ustaz. Okay. Dia ada istilah kalau hari ni kan, dia kesedaran masalah mental ni. Masalah mental ni dia diselesaikan melalui cara perubatan lah. Janganlah kita, kan selalu diingatkan kepada kita, bila ada orang kena masalah mental, saya tak pasti kenapa isu ni makin semakin berlaku dalam masyarakat kita. Lebih-lebih lagi dalam kalangan budak-budak, anak-anak muda kan. Adalah yang keluarkan faktor-faktor dia. Kalau kita tengok zaman dulu, mungkin ada, tapi mungkin orang rasa tabu untuk bercakap tentang saya ada masalah mental sebab akan dijudge sebagai gila. Sebab masyarakat kita selalunya lah, bila sebut ada masalah jiwa, masalah mental, ni kurang zikir, ni kurang solat dan sebagainya lah. Tapi kalau kita tengok fatwa-fatwa moden ni, dia sebut apa? Bila adanya isu ni, kita kena melihat mereka ni adalah sebagai pesakit. Macam orang kena demam lah. Ustaz pun demam, Tok Syekh pun demam kan, Syekh-Syekh yang besar pun demam. Sebab demam ni satu penyakit. Dan dia bukan isu, saya demam sebab saya tak baca Quran. Saya demam sebab saya tak kuat zikir. Dia samalah dengan orang yang bila dia kena anxiety, bukan bererti dia ni tak baca Quran. Bila dia kena tekanan jiwa, tekanan fikiran, orang ni dia tak jaga solat. Dia bukan istilah itu. Dia bukan isu tu sebenarnya. Dia adalah sesuatu yang perlu dirawat melalui perubatan. Itu yang mesej yang saya sampaikan. Jadi, kita kalau berhadapan dengan orang macam ni, sama ada ahli keluarga kita ke apa ke, bawalah mereka ini dirawat dengan cara yang betul di hospital. Jangan buang masa pergi ke rawatan-rawatan alternatif ni. Saya tak nafikan, mungkin ada yang serasi. Tapi lebih baik, ingat, ni adalah masalah penyakit mental. Penyakit mental adalah penyakit yang macam kita alami. Saya ada orang kena darah tinggi, kencing manis, kena kanser lah apa, mesti dirawat secara perubatan.
Okay, boleh jelas nampak Okay, jadi jangan buang masa pergi ke rawatan-rawatan alternatif. Rawatan alternatif tu kemudian. Okay, yang diawali bawalah ke sana. Dan ambillah apa kita kata perubatan ataupun cara berubat yang betul. Okay, akan dinasihatilah orang macam ni. Cumanya saya nak kongsikan yang saya bacalah. Kenapa isu-isu ni semakin menjadi-jadi? Dia bukan kalangan orang-orang senior ni kalangan muda-muda. Boleh jadi ada satu kajian ditunjuk, boleh jadi kerana masyarakat hari ini adalah masyarakat yang hidup dengan gadget. Okay, dia ada banyak kemudaratan lah. Dia bawalah contoh. Dia kata antaranya iaitu kita mula belajar membandingkan. Kita bandingkan diri kita dengan bandingkan dengan orang lain. Sedangkan situasi kita, latar belakang keluarga kita tak sama. Tapi anak-anak daripada kecil dah tengok gadget. Dia bandingkan. Orang ni cantik, dia tak cantik. Jadi dia pun nak cuba cantik. Akhirnya memberi kesan pada tekanan diri dia, tekanan mental dia. Sebab dia tak dapat capai apa yang dia kehendaki. Kan beza dengan zaman dulu. Budak-budak umur 12 tahun pun tak pandai pun nak melawar. Tak kisah sangat pun. Elok je melasak, main di parit lah, pergi tu, pergi ni. Tapi hari ni budak-budak umur 12 tahun dah pandai dah pakai alat-alat solekan, bergaya, beritu, begini. Sebab apa? Sebab dah mula pandai membanding-bandingkan. Dan ini antaralah faktor-faktor zaman hari ni lah. Apatah lagi zaman orang dahulu, kita banyak berinteraksi secara fizikal kan. Kita ada aktiviti luar, kita ada berpeluh, kita ada exercise, kita bermain dengan alam, menjiwai alam. Tapi zaman hari ni semuanya duduk di dalam rumah, hanya menghadapi gadget, kita tak aktif, kita tak sihat, macam-macam. Okay, ini antara faktor-faktor menjadi sebab. Okay, jadi sebab itu para ulama kita kalau tengok perbincangan mereka berkaitan tentang tekanan jiwa, depres ni sampai tahap kebunuh diri ni, mereka hurai dengan sedalam-dalamnya supaya hukum tu tidak memberikan satu, kita kata apa, maksudnya yang tidak adil lah kepada mereka-mereka ni. Okay? Jadi kalaulah berlaku dalam keluarga kita, selesaikan dengan cara yang baik. Sentiasa berikan support kepada mereka. Okay, baik. Tahu? Okay, sila. Sikit tanya. Ustaz, kalau macam orang yang sakit tapi dia memang tak nak makan ubat Ustaz, itu dia kategori macam menzalimi diri dia juga ke Ustaz? Macam memudaratkan diri juga. Kenapa dia tak nak berubat? Macam mana tu? Kenapa dia tak nak berubat? Tahu? Fikirlah. Maknanya macam redha je lah sakit tu. Tak nak makan ubat ni, tak nak berubat sana, tak nak ubat sini tu. Itu kategori apa? Oh, susah saya nak cakap kan. Tapi kalau mungkin dia takut kot nak makan ubat kan. Tapi bagi tahulah pada dia kalau benda tu menambah lagi kemudaratan, maka sebenarnya dia mencampakkan dirinya dalam kebinasaan lah. Tapi kalau nak kata dia ni bunuh diri ke, ada percubaan, kita tak sampai kata macam tu. Cuma perbuatannya itu memberikan risiko pada dia. Memberikan mudarat yang lebih besar pada dia. Contoh saya tengok ada orang dia siapa saya tak ingat lah. Dia kencing manis ataupun dia darah tinggi. Dia dapatlah satu kajian, dia kata, bukan kajian pun, orang katalah, jangan makan ubat darah tinggi. Kalau makan ubat darah tinggi ni bukan makin baik, tapi menambahkan lagi darah tinggi. Akhirnya dia tak makan. Dia ikut nasihat kawan ni bukan doktor pun. Yang doktor kata kena makan awak ni, sebab awak ni kena darah tinggi, kena makan konsisten. Dia tak nak makan. Akhirnya menyebabkan darahnya memang betul-betul naik. Sehingga membawakan sampai, tapi dia tak sampai ke, apa istilah kita, dia bukan sampai lumpuh lah. Tapi sampailah dia dibawa ke hospital. Dia mencampakkan diri dalam kebinasaan. Okay, jadi rujukan kita ni kena betul juga kan. Bila kita dapatkan satu alternatif tu, kena dapatkan pandangan daripada orang yang ahli dia. Kalau saya selalu ikuti ada seorang doktor ni, dia doktor perempuan. Tak ingatlah nama dia. Dia selalu share berkaitan tentang buah pinggang. Masalah buah pinggang lah, ni antara isu yang sekarang ni makin menjadi dekat Malaysia ni. Isu buah pinggang. Bila dia kena dialisis, banyak orang jual ubat makanan-makanan, suplemen yang overclaim. Makan ubat saya ni, makan minuman ni, dia akan baikkan buah pinggang. Dia sembuhkan penyakit, 1001 penyakit semua sembuh. Kawan tu makan. Akhirnya doktor ni kata apa? Pesakit ni datang kepada saya, tengok buah pinggangnya daripada elok, rosak sikit, akhirnya hampir semua rosak. Sebab apa? Dah tak makan ubat, ambil makanan yang memberikan kemudaratan. Jadi dekat sini, ibu-ibu yang rahmatillah Allah, mungkin saya tak menjawab soalan Kak Mira tadi tu, tapi nak bagi tahu,
Sama ada kita ni elak tak nak makan ataupun kita cuba cari cara yang lain, apa pun refer lah kepada ahli dia. Supaya kita ni tak dicampakkan ke dalam kebinasan. Sebab ada orang tak nak berubat, membawa kebinasan. Ada orang dibawa berubat, bawa ke kebinasaan juga. Sebab cara yang dia buat tu tak betul. Sebab dapat nasihat daripada yang bukan pakar. Nah, bukan banyak produk-produk yang overclaim. Saya kalau tengok kalau kat dekat KKM tu saya sebut. Bukan kat KM KKM. Kementerian Kesihatan Malaysia ni disebut. Iaitu apa-apa ubat suplemen ni kalau dia dah mula declare dia boleh ubat itulah, buat ubat inilah, tinggalkanlah. Tinggalkanlah. Kalau macam tu baik hospital jual je kan, ubat yang makan satu ubat ni semua sembuh. Tapi tak berlaku kalau ada penyakit ni, ubat ni, dos ni. Kalau sakit ni, ubat macam ni, dos yang macam ni, cara perubatannya macam ni. Semuanya berbeza-beza. Okay, itu sebenarnya perkara yang kalau kita tengok dalam pandangan-pandangan ulama pun macam tu juga. Disuruh kita rujuk kepada orang yang ahli di dalam bidang masing-masing. Okey. Baik. Baik, kemudian kalau kita tengok dalam hadis yang lain, riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim disebut lagi. Okey, hadisnya hampir sama juga, tapi saya tak bacalah. Nanti hadis lebih kurang juga. Kalau kita tengok, okey, dalam hadis yang lain daripada Samurah, okey, punyalah Nabi ancam orang yang bunuh diri ni, kata Nabi SAW apa? Kata Samurah, dia kata, anna rajulan qatala nafsah bimasyaqis faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fala usalli alaihi. Kata Samurah, terdapat seorang lelaki yang membunuh diri dengan mata anak panah. Okay, sama ada dia cocok anak panah tu pada diri dia ataupun dia tarik rentak anak panah tu daripada dirinya menyebabkan dia mati. Bila Nabi tahu yang dia buat macam tu untuk bertujuan bunuh diri, Nabi kata apa? Adapun aku takkan solatkan jenazah si mati ni. Okay. Jadi dekat sini adanya satu ancaman daripada baginda Nabi SAW dengan ancaman yang keras, iaitu orang yang membunuh diri ni tidak akan disolatkan jenazah oleh baginda Nabi SAW. Habis, adakah kita tak boleh solat jenazah orang yang mati bunuh diri ni? Tidak. Sebab dalam hadis yang lain menyebutkan tentang Nabi dia tak solat untuk jenazah yang membunuh diri. Tapi Nabi tak juga halang para sahabat Nabi untuk solatkan jenazah sahabat yang bunuh diri. Ini menunjukkan kepada kita, kalaulah kita pemerintah, kita nak tegaskan perbuatan ni salah. Sebab hari ni kalau tuan-tuan, ibu-ibu tengok di negara Arab, bila ada isu-isu peperangan, mereka nak zahirkan rasa kekecewaan, dia bunuh diri. Sebagai seorang Muslim yang lain, secara umum kita ni Muslim, kita boleh tak solatkan jenazah untuk orang yang bunuh diri? Jawapannya boleh. Tapi bagi seorang pemerintah, mencontohi perbuatan Nabi, dia ketua negara, dia halang diri dia tegah diri daripada solat jenazah kepada si mati. Sebab maksudnya pemerintah ni tak iktiraf perbuatan tersebut. Kita nak bagi tahu perbuatan ni dilarang, perbuatan ni haram dan perbuatan ini dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya ancaman-ancaman yang besar. Okey, itu antaralah kita tengok di dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW berkaitan tentang isu bunuh diri. Sekejap, saya tengok soalan dulu. Kawan saya macam tu Ustaz, darah tinggi tak nak makan ubat. Sekarang stroke dah 6 tahun. Sedih betul, degil tak bertempat. Betul? Itu antaranya berlaku. Bila darah tu dia melonjak tinggi, menyebabkan kita stuck kan. Akhirnya lumpuh, stroke dan sebagainya. Betul, kena ikhtiar. Selebihnya doa kepada Allah yang menyembuhkan. Okay. Tapi nasihat saya, itu yang disebutkan oleh Ibn Khaldun di dalam mukaddimah dia, memang bila nak berubat, berubatlah dengan ahli. Okay. Jap. Okay, jadinya dekat sini apa sahaja keadaan kita ni, kalau kita mungkinlah tak ambil permainan ataupun perbuatan yang memberi risiko tapi dalam isu-isu kesihatan lah biasanya. Dengar cakap kawan ni, datang saudara ni, dia bagi tahu kita, makanlah suplemen ni, ubat-ubat hospital ni tak payah makanlah. Ibu-ibu kena tahu, kalau kata Ibn Khaldun, perubatan Islam tu adalah perubatan yang telah terbukti secara klinikal. Terbukti dah, ni perubatan yang menyembuhkan, ada bukti dia. Maka itulah yang sebaiknya diambil. Okay? Bukan perubatan-perubatan yang hanya overclaim.
yang hanya didakwa sahaja. Okey, sebab ini berdasarkan kepada perbuatan Nabi SAW ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas dia terkena penyakit ta'un. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dikena ta'un pada perjalanan Nabi dalam peperangan perang Fatu Mekah. Dalam peristiwa pembukaan kota Mekah ni, Sa'ad bin Abi Waqqas ni sakit. Nabi SAW boleh je meruqyah Sa'ad bin Abi Waqqas ni dengan doa-doa Nabi SAW. Boleh. Tapi Nabi nak tunjukkan betapa adanya kebenaran di dalam agama ni untuk mendapatkan perubatan melalui bukti yang lebih jelas. Okay? Kita berubat dengan doa-doa ni boleh. Kita serah diri pada Allah Ta'ala. Tapi Nabi sendiri buat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi minta pada seorang lelaki namanya Haris Al-Kandalah. Tak silap saya nama dia. Dia ni bukan Muslim tapi dia adalah seorang lelaki yang belajar ilmu perubatan daripada Parsi. Okay. Jadi dia belajar. Lalu Nabi minta supaya dia buat satu ubat yang boleh menyembuhkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu dia pun buat. Lalu diberikan minum kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'ad bin Abi Waqqas pun sembuh. Ini menunjukkan kepada kita Nabi pun mengiktiraf, okay, iaitu perubatan-perubatan yang terbukti, dipelajari. Ada dia punya buktian secara klinikal dia yang menunjukkan kesembuhan dia. Bukan kita kata saya makan ubat ni mesti sembuh. Yang menyembuhkan tetap Allah Ta'ala. Tapi ubat itu adalah sebagai asbab. Okay, Nabi pun membenarkan perbuatan tersebut. Okay, jadi janganlah ambil risiko buat perkara-perkara yang tak sepatutnya. Maka suplemen yang hanya melalui dakwaan saja, tak terbukti, jangan. Ini semua benda-benda yang memberikan risiko yang besar. Saya ikuti ada seorang doktor tu, saya ingat. Dr. Faridah, apa tak namanya. Okay, disebutlah, dia menyebutkan berkenaan dengan isu-isu ni memang selalu dibuat oleh kalangan-kalangan kita. Okey. Baik, apa lagi yang saya tak ingatlah. Macam-macam kalau tengok dalam budaya kita ni. Saya tak ingatlah. Macam-macam lah. Kebanyakan kita ni antara apa istilah dia? Bukan fakta, auta, apa nama istilah dia? Kita ada satu kepercayaan kan. Selalu yang kita buat ni selalunya kepercayaan dalam isu, contohlah baru dilahirkan anak. Jadi ada kepercayaan tentang apa saya tak ingat lah, dari sudut perubatan. Ada istilah tu saya tak ingat. Ada budaya kita selalu buat. Tapi sebenarnya dari sudut perubatan tak perlu pun. Tapi kita ada kepercayaan tu. Itu pun tak perlu dilakukan lah. Apa Ustaz? Minum Pinggang perut je Ustaz. Pinggang perut Saya tak ingat lah apa benda, entah saya tak ingat. Ada tapi ada isu. Maksudnya budaya kita buat dengan ada dakwaan yang kita rasa kalau tak buat ni dia jadi macam ni. Tapi dari sudut klinikalnya, kesihatannya tak perlu pun. Tapi kita ada kepercayaan macam tu. Jadi benda-benda macam tu patutnya ditinggalkanlah, sebab perubatan yang hampir dengan perubatan Islam adalah perubatan yang telah terbukti melalui klinikal. Terbukti keberkesanan dia. Memang ada kajian dan dibuktikan kesembuhan dia. Yang itu yang hampir kepada perubatan Islam. Okey, baik. Ada satu lagi hadis daripada Nabi SAW, iaitu Islam ni bukan sahaja melarang kita, mengharam kita membunuh diri, bahkan Islam juga mengharamkan kita daripada bercita-cita untuk mati. Bercita-cita untuk mati. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Nabi kata apa? Janganlah mengharapkan kematian kerana tertimpa musibah duniawi. Ini menunjukkan orang yang putus asa. Give up kan? Dia nak mudah je. Ya Allah, matikanlah aku, putus asa dia. Sebabkan kena musibah, dia matikanlah aku. Jika terpaksa, maka hendaklah dia mengucapkan. Ini Nabi ajarkan. Apa yang dia perlu baca? Allahumma ahyini ma kanatil hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Sepatutnya ketika dia ditimpa musibah ataupun ujian, jangan minta ya Allah matikanlah saya, jangan. Tapi berdoalah, ya Allah panjangkanlah hidupku kalau kehidupan itu lebih baik untuk aku. Dan ya Allah wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik untuk aku. Sama ada orang yang terkena penyakit ke, kena musibah ke, kena kemudaratan ke, jangan putus asa dan jangan bunuh diri.
Tapi berdoalah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, berdoa kepada Allah, serah diri pada Allah. Kalau kehidupan lebih baik untuk aku, ya Allah, panjangkan umur aku. Kalau kematian itu lebih baik kepada aku, matikanlah aku. Sebab boleh jadi boleh jadi kita tak tahu baik dan buruk itu melainkan kita serah pada Allah. Ada orang mungkin kerana kemudaratan yang berpanjangan menyebabkan dia putus asa, pun tak elok juga kan. Menyebabkan dia kufur pada Allah pun tak elok juga. Jadi kita serah. Kalau baik untuk aku hidup, hidupkan. Kalau mati itu lebih baik, matikan. Ini doa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Dan hadis ini digunakan oleh para ulama kita, para fuqaha, iaitu sebagai dalil bunuh diri diharamkan, nak bercita-cita mati pun dilarang. Okey, tak dibenarkan. Okey, ini disebutkanlah di dalam hadis-hadis ini. Okey. Saya tengok dalam hadis yang lain ada tak? Okey, baik. Itu antaralah hadis yang dibincangkan di dalam hal bunuh diri. Okey, kita tengok pengajaran yang kedua. Pengharaman syurga kepada mereka yang membunuh diri ditakwilkan oleh ulama dengan tempoh masa tertentu sebelum dimasukkan ke dalamnya. Namun jika dia menganggap perbuatan itu sebagai halal, maka dia kekal di dalam neraka disebabkan i'tiqad tersebut, bukan dosa bunuh diri. Maksudnya apa? Orang yang bunuh diri, dia tidaklah kekal di dalam neraka selamanya. Maksudnya dia ada tempoh dia. Sebabkan perbuatan tu Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka. Adakah selamanya? Tidak. Dia akan dipindahkan ke syurga mengikut amal-amal soleh yang dia lakukan. Tapi kalau dia berintikad, bunuh diri ni halal untuk dia. Bukan haram. Maksudnya tadi orang tu tahu ni perbuatan haram, tapi dia dah putus asa, dia bunuh diri. Dia masuk neraka, tapi tak selamanya. Tapi kalau dia i'tiqad, saya bunuh diri dan pembunuh diri ni halal, maka i'tiqad itu menjadikan dia kufur kepada Allah Ta'ala. Perbuatan bunuh diri itu dosa je. Tapi i'tiqad dia kata bunuh diri ni halal. Allah haramkan, dia halalkan. Maka dia akan duduk dalam neraka selama-lamanya. Faham ke ibu-ibu? Nampak ada dua beza kan kat situ? Saya bunuh diri dalam keadaan saya tahu dia haram, maka saya masuk neraka sebab perbuatan tersebut. Macam perbuatan dosa lain lah. Saya tahu solat wajib, tapi saya tak solat. Saya masuk neraka. Tapi kalau saya tahu solat tu wajib, minta maaf. Saya tahu meninggalkan solat itu dosa, dan saya pula kata, tak payah solat pun tak apa. Tak solat pun tak apa. Soalannya dibenarkan tak solat. I'tiqad saya tak payah solat pun tak apa. Maka ketika itu, saya masuk neraka bukan lagi soal tak solat. Tapi soal saya kufur mengingkari perintah Allah. Allah kata solat wajib, saya kata tak solat tu wajib. Solat itu tak wajib. Saya mengingkari perintah Allah. Maka ketika itu saya akan masuk dalam neraka selama-lamanya. Betul Kak Azrina, penting niat tu Jadi i'tiqad tu betul-betul penting. Banyak isu-isu bunuh diri ni di universiti ada, di penjara ada, apa lagi dekat mana banyak isu bunuh diri. Ada yang saya dengar lama dah. Budak pelajar umur 12 tahun bunuh diri sebab dia rasa gagal dapat capai straight A di dalam UPSR. Bayang UPSR ni isu lama kan. Dah beberapa tahun tak ada UPSR. Ada seorang pelajar India bunuh diri. Jangan main-main ni bahaya ni. Kalau orang tu tak siuman dan dia bunuh diri, tak siuman lain, dia tak mukallaf. Okey, itu berbezalah, dia tak mukallaf. Okey, baik. Membunuh diri boleh terjadi melalui pelbagai cara, bukan sahaja perbuatan yang disebutkan di dalam hadis ini. Ini kita bincang yang tadi itulah, memberikan mudarat, yang mencampakkan diri dalam kebinasaan. Semuanya ini termasuk dalam kategori membunuh diri. Okey, saya berhenti dekat sini. Alhamdulillah. Okey, Kak Mira, saya tahu Kak Mira nak tanya, boleh ke tanya soalan? Saya minta maaf. Saya minta maaf. Minta maaf semua. Saya rasa tak ada soalan kan? Ada Ustaz, ada tu. Okey. Kalau ada saya buka lah. 2 soalan je sebab saya nak pergi ambil anak saya ni kat sekolah ni. Baik Ustaz. Takut terlewat. Ustaz. Silakan Bunda. Saya tanya dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, kita bukan saya pun tak faham, saya pun tak pandai Ustaz kan, tapi kita macam cakap macam wajib ke apa, kita kena mengingati kematian kan Ustaz. Tapi macam mana kita dapat mengingati kematian tu untuk menyedarkan kita
menginsafkan kita tanpa berdosa mengingatkan kita mengharapkan kematian tu sendiri. Macam mana tu Ustaz? Okey, baik. Terima kasih. Okay. Saya faham soalan bonda ni, maksudnya dekat sini kita bercita-cita mati yang dilarang tu sebab kita putus asa. Tapi kalau kita bercita-cita mati tu dengan niat kita, saya merancang kematian saya. Saya ni bercita mati husnul khatimah. Saya rancang kalau mati saya nanti dalam keadaan saya ni beribadah. Itu tak dilarang. Itu kita merancang kematian kita dengan niat untuk cari kematian yang lebih baik. Okay, itu tak salah mengingati kematian. Kematian, saya nak meninggal nanti macam ni, dalam keadaan beribadah, buat amal soleh tengah itu, tengah ini. Itu tak ada masalah. Yang dilarang dekat sini adalah orang yang bercita-cita nak mati ni sebab dia give up. Saya tak boleh lah, saya rasa saya matilah, saya putus asa lah. Yang itu yang dilarang. Jelas? Okay? Bukan bercita-cita dan soal mati. Sebab saya tahu semua orang kadang-kadang apatah lagi kita sampai satu masa semua orang akan ingat kepada kematian. Sampai satu masa, memang sampai tahap satu usia kita dah nampak dah. Kita pun dah makin lemah, kita pun dah makin berusia, kita pun dah makin kurang kesihatan. Kita akan pergi ke arah tu. Ya, jadi waktu tu bukan satu kesalahan untuk kita ingat kepada kematian. Dia berbezalah dengan hadis yang Nabi larang tadi tu. Okey, menjawab ke Bonda? Baik Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Takut Satu kita lagi. terbabas je Ustaz. Apa? Takut kita terbabas ke dalam kita mengingati untuk kebaikan tu kan kita dapat keburukan. Itu yang tak nak kan Ustaz. Yalah, betul lah, faham, betul. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Okey, satu lagi soalan. 2 kot. Kalau ada lah. Ustaz, Nabi Nuh 950 tahun berdakwah Ustaz. Kan? Tanpa putus asa kan? Dia boleh remind Ustaz pula. Ustaz, Tapi hari ni, silakan Kak Terima Zina. kasih. hari ni ilmu besar lah saya dapat. Maknanya Allah tengok etiket tu bukan perbuatan Ustaz. Sebab sama ni ingat macam orang tu bunuh diri je. Confirm tak masuk syurga dah. Itu kefahaman saya sebelum ni. Tapi Alhamdulillah Allah perbaiki ilmu baru lah begini. Dulu Ustaz Betul. kata bila kalau niat dia menghalalkan bunuh diri tu atas dia baru dia kufur dan diharamkan syurga buat dia kan. Tapi kalau dia macam dia tahu benda ni tak sepatutnya dia buat berdosa besar tapi dah putus asa punya pasal, di akhirnya Allah maknanya ada tempoh dia lah di azab tu dan dia masih berhak untuk ke syurga lah. Betul. Masya Betul Allah. lah. Ada orang dia mati ada orang mati dalam masjid masuk neraka. Ada orang mati di kelab malam dia masuk syurga. Sebab apa yang membezakan dia i'tiqad dia. Orang yang mati dalam masjid, kita tengok zahirnya, dia ni ahli syurga ni mati dalam masjid. Tapi i'tiqad dia masuk masjid nak mencuri tabung masjid. Contohlah, mati. Kan kita tengok nampak perbuatannya baik tapi i'tiqadnya hatinya tak jaga. Menyebabkan kita tahu ni orang kalau macam tu niatnya ke neraka lah. Ada orang mati dalam kelab malam. Dia ni teruknya, ustaz ni rupanya masuk kelab malam. Tapi kita tahu hatinya masih dia masuk kelab malam, mungkin dia nak pergi dakwah. Dia nak berdakwah pada orang lain yang dia ambil satu alternatif dakwah orang di sana. Takdirnya dia mati, mungkin dia pukul ke, orang tak suka ke, bergaduh ke, akhirnya dia mati. Tapi dengan i'tiqad macam tu, niat yang betul, maka kita tahu walaupun matinya di tempat macam tu, dia ni layaklah ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, itulah. Reminder besar dia memang jangan judge lah urusan Allah. Betul. Allah. Okey, baik, saya berhenti dekat sini. Terima kasih semua. Saya baca doa nanti Kak Mira, saya baca doa sebab saya betul nak kena ambil anak saya ni. Saya baca doa. Nanti Kak Mira akan lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum.